Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada para pelajar yang cikgu kasihi sekalian. Baiklah, hari ini cikgu akan menerangkan tentang tips menjawab kertas 1 bahagian B, iaitu format baharu bahagian B berkaitan dengan karangan umum. Tanpa membuang masa, mari kita teruskan perbincangan kita pada hari ini. Baiklah, kita mulakan dengan keperluan soalan. Terdapat 5 soalan dikemukakan dan anda perlu menjawab 1 soalan sahaja. Sebanyak 100 markah diperuntukkan untuk karangan bahagian B. Anda perlu menjawab soalan ini dalam masa yang dicadangkan, iaitu dalam 1 jam setengah ataupun 90 minit. Panjang karangan anda hendaklah lebih daripada 350 patah perkataan. Maksudnya, para pelajar tidak boleh menjawab kurang daripada 350 patah perkataan. Nanti kamu tidak akan dapat markah yang diperuntukkan dan menyebabkan markah kamu dipotong. Okey, seterusnya terdapat 2 bentuk soalan yang disoal, iaitu karangan berformat dan karangan tidak berformat. Okey, jelas ya kelas? Seterusnya kita beralih kepada jenis karangan berformat, iaitu antaranya surat rasmi, surat tidak rasmi, laporan, minit mesyuarat, berita, rencana, dialog atau wawancara, ucapan atau syarahan, dan ulasan buku. Itu adalah antara jenis karangan yang berformat. Manakala karangan jenis tidak berformat pula ialah gambaran, cerita, fakta atau pendapat atau perbincangan, perbahasan, peribahasa ataupun conggan kata, dan seterusnya kesusasteraan. Jelas ya, ini adalah antara karangan jenis tidak berformat. Seterusnya, terdapat 5 dimensi yang diambil kira dalam penyediaan soalan bagi bahagian B, iaitu yang pertama, diri sendiri, keluarga, masyarakat atau negara, antarabangsa, dan seterusnya kesusasteraan. Okey, sedia maklum ya kelas? Seterusnya, teknik menjawab. Dalam penulisan karangan umum ni, dia ada teknik yang perlu kamu kuasai ya. Okey, mari kita teruskan. Teknik menjawab penulisan karangan, iaitu bagi karangan bahagian B, anda perlu menulis karangan anda melebihi 350 patah perkataan. Ini menunjukkan bahawa anda mempunyai kemampuan untuk menulis ayat dalam perenggan, menggunakan ayat yang gramatis dan penanda wacana yang sesuai. Maksudnya, kamu mempunyai kebolehan untuk menghurai. Jadi, kamu perlu menghurai ayat kamu sehinggalah mencapai 350 patah perkataan sehingga 500 patah perkataan. Tidak boleh kurang ya. Kalau kurang maknanya kamu kurang isi ataupun dari segi pengolahan ayat kamu kurang matang. Okey, seterusnya ialah bagi memastikan karangan anda pada tahap cemerlang, pastikan karangan anda mempunyai 7 perenggan atau melebihi 3 muka surat. Jelas ya? Maksudnya di sini 7 perenggan, kamu perlu mempunyai 1 perenggan pendahuluan, 5 perenggan isi, dan 1 perenggan penutup. Cukup ya 7. Kamu mesti sekurang-kurangnya ada 5 isi untuk dapat markah yang cemerlang. Kamu pandai-pandailah olah cari isi dan pastikan tiada isi yang berulang. Okey? Seterusnya, cikgu mencadangkan anda menulis perenggan pendahuluan dalam anggaran 70 patah perkataan. Isi dalam anggaran 80 patah perkataan. Maksudnya ada 5 perenggan isi kali dengan 80. Jadi patah perkataannya adalah 400 patah perkataan. Manakala penutup dalam anggaran 70 patah perkataan. Jadi ditambah-tambah semua dapatlah mencecah 350 patah perkataan atau lebih. Jangan ada yang kurang. Kalau kurang maksudnya karangan kamu ni kurang menarik ataupun kurang matang dari segi olahan ayat. Okey, seterusnya, jadi jumlah keseluruhan karangan anda ialah 500 patah perkataan dan memenuhi kehendaan arahan. Itulah maksud cikgu tadi. Kalau kamu pandai mengatur ataupun merancang kamu punya penulisan, kamu dapat menulis karangan mengikut kehendak soalan. Okey. Rasanya itu sahaja berkaitan dengan tips menjawab soalan kertas 1 bahagian B yang cikgu dapat kongsikan atau jelaskan kepada kamu. Jadi, cikgu harap penerangan tadi dapat membantu para pelajar untuk menguasai kemahiran menulis karangan umum. Itu sahaja daripada cikgu untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Bye.